Saya sebenarnya bila dalam kehidupan saya set target. Setiap perjalanan dalam hidup saya, dalam kerjaya saya membuat sasaran. Dalam masa 5 tahun saya mesti mencapai satu tahap yang lebih baik. Jadi 5 tahun saya kerja dengan Aerox tu, saya bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh disiplin, mengharapkan dapat kenaikan pangkat. Jadi bila tak dapat naik pangkat kerana saya rasa saya dah buat yang terbaik dan kekecewaan itu menyebabkan saya mungkin saya tak ada rezeki di sini dan mungkin saya kena berhijrah, beralih dalam bidang lain untuk pencapaian hidup yang lebih baik. Saya ni anak seorang askar. Jadi bapa saya bertugas di Kuala Lumpur. Tapi saya dilahirkan di Lenggong, Perak. Tapi tidak dibesarkan di Lenggong lah. Zaman remaja saya memang di Kuala Lumpur. Tapi saya pernah duduk di Lenggong, ingat umur 6 dan 7 tahun. 6 tahun saya sekolah tadika di Tadika Bunga Raya di Lenggong ni. Juga masa darjah 1 4 bulan saya sekolah di sekolah kebangsaan. Jadi di Lenggong tak lama lah, dan lain-lainnya di Kuala Lumpur. Saya kerja Aerox 1990 sampai 1995. Saya sebenarnya bila dalam kehidupan saya set target. Setiap perjalanan dalam hidup saya, dalam kerjaya saya membuat sasaran. Dalam masa 5 tahun saya mesti mencapai satu tahap yang lebih baik. Jadi 5 tahun saya kerja dengan Aerox tu, saya bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh disiplin, mengharapkan dapat kenaikan pangkat dalam masa itu. Jadi bila tak dapat naik pangkat kerana saya rasa saya dah buat yang terbaik dan kekecewaan itu menyebabkan saya mungkin saya tak ada rezeki di sini. Kan? Mungkin saya kena berhijrah, beralih dalam bidang lain untuk pencapaian hidup yang lebih baik. Jadi saya fikir saya perlu letak jawatan dan kepada industri. Jadi bayangkan daripada bekerja dalam hangar, repair kapal rumah, dan kemudian beralih dalam industri kreatif. Pada tahun 1995 saya keluar daripada Aerox, join dengan kawan-kawan dalam bidang industri kreatif dan bekerja dengan sebuah syarikat production house iaitu Perkasa Filem Malaysia Singapura. Masa tu saya jadi pengurus operasi, manage dia punya production, buat program TV untuk Astro dan juga RTM. Dan setahun, saya ingat setahun lebih, 96 sampai 97 saya kerja dengan syarikat tu. Kebetulan masa tu Astro baru buka. Astro ditubuhkan 1996. 1997 Astro ditubuhkan sebuah anak syarikat, Astro Shaw Senang Berhad. Di mana Astro Shaw Senang Berhad ni sebuah syarikat menerbitkan filem. Jadi saya tengok ada iklan jawatan kosong sebagai penerbit penyelaras. Jadi saya mohon, pergilah interview. Jadi alhamdulillah saya diterima masuk. Jadi Astro Shaw Senang Berhad pada tahun 1997 bulan 5. Setahun saya dengan Perkasa Filem itu mendedahkan saya kepada the reality, kehidupan yang sebenarnya dalam industri. Dan kebetulan syarikat pun ada projek yang saya kena buat. Maka proses itu menyebabkan saya berkenalan dengan ramai orang. Networking saya jadi besar. Paling teruja
filem pertama yang kita orang nak buat masa tu, filem dia tajuk Nafas Cinta. Saya ingat lagi. Bos saya kata, I want Siti Nurhaliza, dia kata. So masa tu Siti Nurhaliza tengah hot lah. Kan, jadi apa yang saya buat, nak membuktikan kepada bos saya boleh panggil Siti datang pejabat saya. Saya kontak abang dia Aim, kontak kakak ipar dia, discuss, kata kita nak buat filem Nafas Cinta, lakonan Awin, dan kita nak Siti sebagai heroin. Jadi bila bawa Siti jumpa bos, kita rasa ini satu kejayaan yang besar, kerana bawa satu figura yang hebat dalam industri kan. Saya ingat, wah dapatlah ni Siti berlakon dalam filem kita kan. Tapi pada waktu tu Siti belum bersedia. Dan masa tu job dia terlampau banyak kan. Antara berlakon dengan menyanyi, lebih menguntungkan menyanyi, kerana menyanyi satu malam dia boleh dapat RM50,000. Sedangkan kalau berlakon filem 30-40 hari baru RM100,000. So mungkin dia fikir dari segi keuntungannya lebih baik dia menyanyi. Saya meletakkan jawatan di Astro Show pada tahun 2003 kerana pada waktu itu saya dah tubuh syarikat sendiri. Jadi syarikat tu domain tak jalan semua sebab saya kerja dengan Astro. Jadi saya fikir bekerja dengan orang, kita kena report kepada bos kita. Lebih baik aku dah ada pengalaman, aku dah ada networking, aku dah faham selok belok menjadi producer ni. Lebih baik aku running company sendiri. Jadi saya berusaha untuk melobi, pada waktu tu melobi kerajaan kerana ada satu projek filem kenegaraan berjudul Paloh yang diterbitkan oleh Filem Negara dan Finas. Jadi syarikat saya telah terpilih untuk menjadi sebuah syarikat pengurusan produksi filem Paloh. Jadi bila dapat projek tu, saya letak jawatan di Astro dan terus menyambut seruan kerajaan untuk saya terbitkan filem itu di bawah syarikat saya, World Evolution Presentations Network. Anugerah Skrin. Saya punya telemovie Datang Bulan menang videografi terbaik. Kategori drama videografi terbaik Datang Bulan. TV3 pada waktu itu yang menganjurkan anugerah Skrin itu kepada pemenang ditawarkan pergi ke Hollywood. Saya ingat lagi pada waktu itu telemovie Datang Bulan tu saya terbitkan untuk Astro Ria, saya pengarah, dan videografinya Bok Fitri. Jadi saya tanya Bok Fitri, Bok, sekarang ni kau nak tongkol tu ataupun kau nak dia dulu? Saya bagi dia pilihan. Bok Fitri kata, bang, saya nak tongkol sebab saya boleh simpan. Bila Bok kata dia nak tongkol, saya lah pergi Hollywood. Jadi saya pergi seminggu Hollywood dan dapatlah kita tengok studio-studio besar di Hollywood. Dan ini bagi saya satu kejayaan yang besar lah kepada saya, selain daripada pencapaian lain yang saya dah dapat dalam industri. Peralihan daripada dunia teknikal kepada dunia seni bukan satu perkara yang mudah kan, tetapi disebabkan kesungguhan tu orang kata berjaya dan mengubah kehidupan, maka cabaran tu saya sambut. Dan memang proses awal memanglah kita satunya nak memahami ya, nak mahir dalam bidang tu ambil masa, tapi saya sentiasa positif kerana bagi saya the world is the classroom. Bermakna kehidupan kita ni adalah proses pembelajaran untuk kita jadi lebih baik. Satunya bila kita buat apa-apa kerja pun ataupun bila kita berada dalam mana-mana situasi pun, kita mesti suka, passion. Kalau ikutnya dalam bidang ni lah perniagaannya, keuntungannya tak besar, tetapi kita seronok berada dalam industri dan kita enjoy setiap momen berada dalam industri. Sebab tu pahit, getih, cabaran, dugaan
kesusahan, kepayahan semua kita dapat arungi. Kerana kita rasa sangat, orang kata sangat dekat dengan industri. Sebab bila syuting ni kita sangat mesra dalam satu team, dan momen-momen itu membuatkan kita enjoy our life. Jadi penat syuting ataupun apa juga cabaran masa syuting dah, orang kata dah jadi asam garam kepada kami. Sebab tu masih lagi berada dalam industri. Cabaran di luar sana memang hebat Walaupun kita kata kita ada diploma, kita ada degree, kita ada master ataupun PhD pun, untuk berada dalam industri dan mengekalkan prestasi dalam industri ataupun dalam apa bidang sekalipun, prinsip utama saya adalah kita mesti ada disiplin yang tinggi. Kita mesti ada disiplin. Ini yang saya terapkan pada diri saya, dan saya selalu nasihatkan kepada anak-anak saya, anak-anak muda ataupun student-student yang saya jumpa. Nombor satu, korang mesti berdisiplin dan mesti bertanggungjawab kepada kerja. Dan contohnya kalau kita terlibat dalam industri, kita diamanahkan buat satu kerja, tapi kita tak buat kerja berdisiplin. Dan kita tak berdisiplin, kita tak kerja lambat, dan kita buat sesuka hati kita. Jadi walaupun kau seorang, contohnya kau menang anugerah ke, ataupun kau dari segi kerja kau bagus, tapi attitude tu mencerminkan sikap kau. Jadi bagi saya lah, untuk berjaya kita terapkan dalam diri kita untuk menjadi seorang yang berdisiplin. Dan saya haraplah korang semua yang belajar dalam industri kreatif ni, yang belajar diploma filem dan TV ni akan berjaya mencapai cita-cita. Sebab tu saya kata dalam hidup kita mesti ada cita-cita. Mesti kita berusaha untuk kehidupan yang lebih baik. Contohnya sekarang ni kau student, lepas ni kau nak jadi apa, dan 5 tahun lagi kau nak jadi apa. So kau ada perancangan dalam hidup supaya kau boleh kejar cita-cita dan kau berjaya dalam